Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, terlebih dahulu kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan kita bertemu pada malam ini. Kita berada di bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sebanyak-banyaknya sunnah dan juga tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan bekalan kepada kita berhadapan dengan fenomena-fenomena kehidupan yang penuh dengan cabaran di hari-hari zaman sekarang ini, terutama dalam zaman media sosial ya, yang kita ditaburi dengan berbagai maklumat-maklumat yang kebanyakannya maklumat-maklumat yang tidak betul yang disebarkan ya, dalam media sosial, yang kita pula mudah mempercayai dan menerima bulat-bulat atau sepenuhnya maklumat-maklumat yang tidak benar itu. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian kita dapat melatih diri kita untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang sentiasa suka kepada kebaikan. Dan itulah perkara yang ingin saya sampaikan pada malam ini, yakni menjadi orang baik dan suka berbuat baik, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya dengan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapat rahmat Allah, dan insya-Allah dengan rahmat Allah itulah kita nanti akan dapat balasan untuk menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapat rahmat itu kita mestilah beramal dengan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Jadi kita merujuk kepada ayat dalam surah Fussilat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, kita carilah peluang sebanyak yang boleh untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan yang kita akan akhiri dengan kematian. Baru sebentar tadi kita melakukan bacaan tahlil dan doa kepada salah seorang ahli karya kita yang telah pun dijemput oleh Allah SWT mengikut ketentuan dan kadarnya, dan kita hanya menunggu masa mengikut giliran-giliran yang telah ditetapkan, yang kita tidak ketahui. Yang pasti setiap hari yang kita telah tinggalkan semakin kita dekat kepada kematian. Semalam sudah tidak ada lagi, hari ini sudah pukul 7.30 malam, besok belum pasti. Jadi hadirin sekalian, gunakanlah umur yang baki yang kita miliki ini untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, supaya kita terus beramal dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sentiasa merujuk kepada sunnah dan tingkah laku Rasul SAW yang kita sambut hari kelahirannya, sempena mengingati hari kelahirannya pada minggu lepas ya. Yang mudah-mudahan kita terus kekal istiqamah
untuk melakukan amal-amal yang baik. Kalau tak dapat semua pun, jangan tinggal langsung. Pilihlah mana-mana sunnah yang kita gemari, yang kita boleh amalkan untuk menjadi bekalan kita bertemu dengan Allah SWT. Kullu ma'rufin sadaqah. Ya, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Jadi buatlah apa yang baik-baik, yang kita fikir baik, yang kita rasa kita nak buat. Yang ada wang boleh bagi sumbangan-sumbangan, yang ada pemikiran boleh bercakap atau berikan pendapat dan pandangan, yang ada mulut boleh cakap benda-benda yang elok-elok, ya, perkataan-perkataan yang lemah lembut, yang boleh menonton dan merayu dan memujuk orang supaya senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita mengucap atau memperkatakan perkataan-perkataan dalam bentuk kita membuat fitnah dan mengumpat, sesungguhnya ada dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan-perbuatan minum arak ataupun berzina. Kerana apabila kita mengumpat, kita buat fitnah, kita melibatkan orang lain. Dan kalau seorang, kalau berdua, kalau bertiga dan kalau ramai, itu isunya ialah melibatkan maruah dan juga nilai diri orang lain yang kita telah jatuhkan, yang kita telah adu domba, kita buat cerita-cerita yang tidak betul, maka kita berhadapan dengan suatu tuntutan kepada mereka yang berkenaan. Jadi jagalah lisan kita, jagalah mulut kita, jagalah hati kita, ya, supaya sentiasa suka kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan-kejahatan. Yang saya katakan tadi, hari ini adalah hari dunia yang penuh dengan maklumat-maklumat yang berada di awangan, di dunia maya, yang sampai ke depan muka kita melalui skrin handphone ataupun tab ataupun komputer ataupun apa saja aplikasi ataupun alat-alat yang menyebabkan kita boleh membaca dan menerima sebaran itu. Jadi berhati-hatilah, ya. Peliharalah lidahmu, peliharalah lisanmu. Laisal mu'minuna bitta'an walal la'ani walal fahish wal badhi. Orang-orang yang beriman itu bukanlah sifatnya memaki hamun, melaknat, berkata kotor dan juga berbahasa yang keji. Jadi ingat tuan-tuan, kita telah pun melihat bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda hidup, ketika baginda bermuamalat, ketika baginda berkomunikasi dengan masyarakat sekitar di ketika baginda hidup, bagaimana baginda melayani semua contoh-contoh teladan kehidupan baginda. Dalam suatu riwayat hadis yang lain telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah Al-Jadali, dia berkata, saya bertanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Aisyah berkata, baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya, tidak pernah berbuat keji, tidak bercakap dengan kata-kata yang kotor, tidak berteriak-teriak di pasar. Berteriak ini menjerit-jerit, melolong-lolong ataupun suara tinggi, dan tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan kepadanya. Tuan-tuan, orang buat tak elok kat kita, kita tak balas dengan apa yang dia buat kat kita. Boleh tak? Kalau boleh, cantik. Akan tetapi baginda seorang yang pemaaf dan pengampun. Itu lebih hebat lagi lah. Dahlah tak balas dengan perkataan yang sama, kemudian dimaafkan dan diampunkan. Itulah sifat-sifat mulia yang ada kepada baginda, yang kita sambut hari ulang tahun kelahirannya tiap-tiap tahun pada 12 Rabiul Awal. Ya, jadi apakah kita hanya menyambut, mengadakan majlis-majlis, ada makan-makan, kemudian kita mungkin kita baca rawi berjanji, mengisahkan bagaimana sifat-sifat keturunan dan kebaikan dan seterusnya. Apakah setakat itu saja, tetapi tidak mengambil yang lain, beramal dengan apa-apa yang telah baginda tunjukkan dalam kehidupannya, menjadi seorang yang pemaaf dan pengampun. Upaya nak buat, tapi kita kena amal lah untuk mendapat orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi inilah perkara-perkara yang kita fikir, ya tuan-tuan sekalian, yang kita nak amalkan, yang kita nak laksanakan dalam kehidupan harian kita. Ya, marilah kita merasa diri kita berdosa sepanjang masa. Kerana kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa, itulah petanda dirinya banyak dosa. Jadi tuan-tuan, jangan kita merasa kita tidak ada dosa. Kita hidup ini penuh dengan tipu daya dan juga ruang-ruang dosa yang berkeliaran di mana-mana. Mata, telinga dan ucapan-ucapan yang kita hambur dan kita sampaikan, yang kita ungkapkan, itu adalah antara penyebab yang menyebabkan kita akan mendapat dosa-dosa, kata orang Kedah, dosa kering, dosa kering, dosa basah, wallahu alam, ya. Jadi artinya kita mesti berusaha melakukan perkara-perkara baik yang dalam tuntutan nak jadi orang baik ini, kita mesti menjadi orang yang muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa, orang yang sentiasa menunaikan janji terhadap Allah. Janji terhadap Allah bermakna kita menunaikan janji kepada manusia juga. Ya, apa yang kita janji kita nak buat, kita tunaikan. Kepada Allah kita tidak boleh tidak tunaikan segala amal-amal wajib yang kita ditaklifkan untuk melakukannya. Solat, puasa, zakat jika ada harta-harta yang sampai nisabnya. Pergi haji jika mampu, maknanya ada kelengkapan, ada duit yang cukup. Yang sekarang ni kalau saya diingatkan dulu-dulu, malam ni diingat juga, katanya kalau kita daftar sekarang ni cucu kita yang baru lahir semalam tu kita daftarkan, mungkin dia dapat pergi 50 tahun lagi. 50 tahun akan datang. Jadi kalau kita baru nak daftar sekarang, umur dah 60, tak ada harapan. Begitulah giliran, sebab kita nak pergi Mekah ada kota dia. Ya, kotanya setahun satu giliran sekitar 30,000 atau paling banyak 40,000. Jadi bayangkan dengan umat Islam yang ada 10 juta, 20 juta nak tunggu giliran. Jadi saya selalu sebut kepada diri saya dan kepada semua, kalau ada anak-anak baru lahir, cucu-cucu baru lahir, terus kita daftar tabung haji supaya dia nanti bila dewasa 50 tahun lagi terus dapat giliran untuk pergi haji. Ya, jangan tunggu dia besar. Tak, sebab daftar tabung haji tak mahal pun. Ya, ada bayaran minimum. Dan terus kita daftarkan, dia akan pergi haji umur 30, 40 dan sebagainya. Jadi itulah, ya, perkara-perkara yang kita nak lakukan. Al-muttaqun, ya, orang-orang yang sentiasa bertakwa, yang diingatkan di mimbar masjid tiap-tiap Jumaat, kita lakukan, ya. Yang ini orang yang mendapati janji, bertakwa dan mengasihi orang-orang lain yang juga bertakwa, ya, insya-Allah. Seterusnya orang yang nak dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita nak jadi orang baik, kan? Tadi kita kena jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga perasaan, jaga semua tingkah laku, jaga body language. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, jangan menampakkan yang kita ada isyarat-isyarat dengan rakan-rakan yang lain, ya, menggambarkan kita tidak membuat sesuatu, ya, perkara yang menjatuhkan martabat atau mengaibkan orang yang kita berkomunikasi. Kedua, kita mesti jadi orang yang al-muhsinun, ya, yang ini membuat kebaikan yang kita kata tadi, ya, sentiasa menjadi orang yang baik, diistilahkan sebagai al-muhsinun. Amalan yang menyebabkan golongan ini mendapat kasih sayang, kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak jadi orang baik, tak suka kepada kebaikan, rugilah kita. Hari ini kita banyak dapat maklumat, kan, orang buat baik, apa-apa di mana-mana kita mesti menyebutnya masya-Allah, tabarakallah, barakallah. Itu ucapan-ucapan bila kita tengok orang buat baik, ya. Tak perlu kita dengki, kita khianat, kita sakit hati, kita pelekeh, kita perli, kita kata apalah, kan. Tak ada. Kita mesti menyebut alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Jadi kita suka, kita gembira, seronok tengok orang-orang boleh buat baik di mana-mana saja, sama ada di kawasan kita, di luar daerah kita, di negeri-negeri lain atau di luar negara.
Kita seronok tengok umat Islam boleh buat baik di mana-mana saja mereka berada, dan suka menafkahkan harta-harta dia, ya. Sama ada waktu senang atau waktu susah, kita sentiasa boleh bagi bantuan-bantuan, pertolongan, infak dan segala-galanya untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang muhsinun. Yang ketiganya al-mutahhirun, yakni orang-orang yang membersihkan diri, dan at-tawwabun, yang suka bertaubat. Jadi kita, tuan-tuan, saya katakan tadi, nak jadi orang baik, menggunakan ruang masa yang terbaki, masih berbaki, yang tak tahu banyak mana, kita gunakanlah, membuatkan, ya, kita gunakan sifat-sifat yang disebut oleh Allah tadi, al-mutahhirun, yakni golongan yang sentiasa membersihkan dirinya daripada sebarang bentuk kekotoran zahir dan batin. Yang zahir tadi itulah, yang cakap, yang tengok, yang dengar. Yang batin jadi perasaan kita, ya, yang dengki, yang khianat, itu kita buang jauh-jauh, ya. Kerana itulah yang Rasulullah tunjukkan. Rasulullah tidak pernah berdendam kepada sesiapa pun dalam kehidupan baginda selama 60 tahun lebih kurang. Ya, kita ni dah dapat umur baki lah, ya. Seperti saya dan sebahagian daripada ahli-ahli yang hadir dengar, ya, tazkirah ni dah dapat umur baki, ya, dapat bonus. Jadi dengan bonus yang ada ni, kalau kita tak buat juga kebaikan ni, apalah lagi kita nak kata, ya. Nanti kita menyesal tak sudah masuk, ya, nak masuk liang lahat, tak boleh patah balik lah. Dan sampai ke alam sana kita rasa menyesal buat amal sedikit, ganjarannya banyak, tapi kita buat sedikit. Allah, awaklah aku buat sikit dulu, awaklah sikit, awaklah boleh sumbang RM1, sepatutnya boleh bagi 10, awaklah boleh bagi 10, sepatutnya bagi 100, dan seterusnya. Ketika itu kita menyesal buat amal sedikit. Yang sekarang ni kita tak buat langsung, jangan. Kita mesti gunakan, ya, ruang-ruang yang ada, dan kita sentiasa bertaubat. Kata tadi, ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Ya, jadi ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang mensucikan dirinya. Begitu juga hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu ada melakukan dosa. Ini Rasulullah kata. Ya, setiap anak Adam itu ada melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah mereka yang bertaubat. Ya, rawahul Ibnu Majah. Jadi hadirin sekalian, dan seterusnya adalah golongan yang as-sabirun, sabar. Ujian yang kita hadapi amat hebat, banyak dan berbagai. Saya dapat satu maklumat dalam YouTube ataupun kapsul pendek 4 minit. Mungkin tuan-tuan pun ada dapat, ataupun kalau tak dapat, tak, saya boleh bagi satu kisah seorang pegawai pelajaran daerah, ya, seorang guru lah, menjadi pegawai pelajaran, jadi bos. Macam kalau pegawai lain, pegawai daerah, ya, atau kalau polis, ketua polis daerah. Pegawai pelajaran daerah, dia buat suatu naziran, inspection ataupun penilaian kepada sekolah-sekolah yang ada dalam daerah dia. Dia berjalan pada suatu malam dengan pemandu dia, ya, pergi ke sebuah sekolah, di mana sekolah tu ada melantik seorang jaga, ya, pakai uniform, tak kiralah syarikat yang lantik dia, yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan ataupun Pelajaran Negeri lantik, maka dia lantik orang jaga sekolah. Maknanya supaya dia ada depan tu ada pintu kan untuk puan sampai sekolah. Dia buat rondaan, semak. Dia sampai sekolah tu, dia tanya jaga tu, salam apa semua, dia kata nak tengok pondok, apa ada dalam pondok tu. Ya. Jaga tu cubalah nak elak, tak payah kot lah, tak. Dia bercakap elak, tengok. Dia tolak pintu tu tersangkut dengan seorang anak kaki. Dia tak tolak lah, dia tolak, patah balik, jumpa pakcik jaga tu. Saya pendekkan cerita dah, cerita dia panjang. Jadi pakcik jaga tu dengan rasa bersalah lah, sebab ya, guru ni tadi dah nampak dalam tu satu orang anak perempuan tidur dalam bilik jaga tu. Tuan-tuan, ini nak cerita kesabaran.
kesusahan, kemiskinan, kedaifan, dan berbagai-bagai istilah kita gunakan, kefakiran, kesusahan, ketidakcukupan nilai wang untuk menyara kehidupan. Dia kata, tu anak saya tidur dalam pondok jaga tu. Jadi cikgu ni tadi selutoklah, takap, elok, sembang. Pak budak yang jadi jaga ni pun dah mulalah, orang kata, menggambarkan kesedihan. Dia kata, saya terpaksa buat macam ni, mak dia dah meninggal, ada anak-anak lain dah bekerja, tinggal dia seorang lah, anak perempuan. Saya jadi jaga, saya tak sampai hati tengok dia duduk rumah seorang-seorang. Jadi saya bawa di sini dan dia pun setuju tidur dalam pondok jaga, tuan-tuan. Ya. Tidur dalam pondok jaga, tak cukup panjang, kaki kena bengkok. Pondok jaga 6x6 ke 5x5 kaki. Jadi anak ni tidur dan dengan baju sekolah, kan sekolah ada di tepi dia dengan buku, ya. Dia kata, beginilah saya hidup sekian lama di sinilah. Saya dan rumah jaga ni sebahagian daripada kehidupan saya. Saya tidak ada pilihan. Yang saya boleh kerja jaga. Dapat pendapatan jaga ni nak bela anak ni nak pergi sekolah. Kalau waktu siang sekolah apa semua, malam nak tidur sekolah, jaga, ada orang suruh ganti, saya ganti. Ya, jadi anak tidurlah dengan saya senang hati tengok dia. Tuan-tuan, cikgu ni tadi faham dan cikgu ni pun simpati, tak marah-marah lah. Ya. Tengok lagi sekali, tengok budak tu tengah tidur tampak nyamuk di pipi. Tuan-tuan, ada orang hidup lebih susah daripada kita. Ini nak cerita kehidupan, satu episod daripada episod kehidupan. Ya. Betul bila kita jadi ketua, ni nak jadi ketua. PPD dia jadi ketua. PPD ni pegawai pelajaran daerah. Kalau grade 54 kot agaknya lah. Kalau tuan-tuan faham grade lah yang pernah bekerja. 54 ni kalau di universiti Profesor Madya. Profesor Madya. Kalau polis tu 1 star general, mana ada polis ni? 1 star general, penolong pesuruh dia polis, tak tahu lah apa-apa. Kalau tentera pun 1 star general, brigadier general, tu pangkat jumpa tabik besar lah, kan? Dan dia pun sebab lah, tengok rupanya ada orang macam ini dalam kehidupan, tuan-tuan. Saya pernah jumpa ketika saya bertugas di Sabak Bernam tahun 87-88. Tambah 30 tahun dekat-dekat. Ketika saya menyampaikan bantuan-bantuan urusan pejabat, pergi kampung ke kampung di Sabak Bernam, tuan-tuan, masuk parit tali air, batela air ke tebuk, semua masuk. Di Sabak Bernam, orang Sabak Bernam ada parit, ada tali air, ada tebuk, ada paket. Masuk, tuan-tuan, beri bantuan ke salah sebuah rumah, tengok atas nampak langit. Tengok atas daripada rumah dia nampak langit. Artinya apa, tuan? Bumbung dia bocor. Bumbung rumah dia bocor. Kalau hujan memang tiris dia. Bayangkan 30 tahun yang lalu ada orang macam tu. Ni cerita cikgu ni baru Cerita cikgu ni baru. Dalam negara yang sedang membangun 60 tahun merdeka, ada lagi orang yang tidur dalam pondok jaga. Kemiskinan. Jadi kalau kita merasakan kita dah miskin, ada orang lain lagi miskin dah kita. Jadi nak insaf lah. Berilah pertolongan. Itu yang saya nak ajak tuan-tuan jadi orang baik tu. Bila dengar cerita-cerita macam ini, bila ada orang memohon bantuan, kita sentiasalah suka kepada memberi. Dan yang jadi ketua jangan mudah ambil, orang kata, sikap. Itulah. Tengok satu lagi episod yang sebelum ni saya pernah cerita, di mana budak sekolah datang sekolah kena pukul hari-hari. Datang sekolah kena pukul pasal lambat. Dia ada 2 beradik. Ini satu episod lain. Tadi satu episod ni dia pendek, saya kita berhenti situ. Jadi berhenti situ, bapak jaga tadi bagi tahulah, janganlah report kat siapa-siapa. Report kat guru besar pun saya kena marah. Report kat bos saya yang jadi syarikat sekali lagi saya kena marah. Jadi pegawai tadi pun tak report lah. Dia faham. Ini ketua yang ada simpati. Sebab tu jadi ketua ni, tuan-tuan, satu pangkat, kedua jangan ego sangatlah. Jadi anak yang seorang lagi cerita episod ni, bila datang sekolah dia kena pukul sebab lambat. Bukan sekali.
Datang kena pukul. Dan budak ni dia tak cerita apa-apa masalah kehidupan dia. Ini satu lagi integriti dan nilai mulia orang miskin tu. Dia dua balik. Rupanya dia datang lambat. Sekolah pagi petang. Mereka guna uniform yang sama untuk abang dan seorang lagi. Jadi nak tukar uniform dia lambat sampai sekolah. Jadi ini cerita ni disusuli oleh cikgu disiplin yang tadi pukul dia tu. Dia budak ni hari-hari saya pukul dan dia tak cerita apa masalah dia. Saya pun tak tanya dah. Tu dia tu. Jadi tuan-tuan kalau jadi ketua tengok anak buah lain macam kena tanya dulu. Ni awak hari ni lain macam, tanya ada masalah. Tanya. Jadi budak ni tadi cikgu ni ikut dia balik. Baru dia nampak anak tadi ni berebut uniform. Satu uniform pakai dua orang. Kemiskinan tuan-tuan. Kefakiran, kesusahan. Tapi mak budak ni bagi tahu, jangan cerita dekat siapa kita susah. Oh, hebat kan. Payah nak cari satu orang ibu. Tadi satu orang bapa. Bapa yang sanggup bela anak dia sampai begitu. Bagaimana? Bertanggungjawab dan buat apa yang terupaya untuk menahirkan generasi anak yang terdidik. Dia sanggup tengok dan bawa anak dia tidur di pondok jaga. Dia mengisytiharkan. Inilah pendapatan yang saya mampu sebab abang-abang dan kakak ni semua dah kerja. Ini tak usah cerita pasal abang tak tolong adik tu, cerita lain. Ini cerita dia dengan anak dia yang seorang tu. Yang tadi anak yang dua orang dengan mak dia yang seorang tu. Jadi cikgu tadi ikut, barulah cikgu ni pun minta ampun, minta maaf lah kepada anak murid yang tadi datangnya sedia dipukul tangannya. Barulah mereka buat suatu usaha membantu budak ni, beri bantuan. Begitulah tuan-tuan, nak jadi ketua ni kena ada juga sifat kesian. Maklumlah kita ni kadang-kadang terlampau ideal. Semua nak ikut peraturan. Ya betul, peraturan tu betul, kena ikut. Tapi dekat dalamnya kita ada satu perasaan kemanusiaan, insan. Di samping manusia, kita adalah bernama manusia yang berjiwa kemanusiaan. Yang ada perasaan mesti soal sedikit. Apa pasal lah dia ni macam ni? Sentiasa bersedia dipukul dan tak cerita masalah. Pasal apa tak mau tanya? Tanyalah. Dan bila disusuli, jumpa masalah. Dan mereka pun memberi bantuan kepada mereka. Itulah yang kita rasakan nanti, tuan. Menjadi gulungan yang as-sabirun. Orang yang sabar. Yang sentiasa sedia. Seperti mana Rasulullah sendiri menghadapi kesusahan yang sangat banyak dalam berdakwah kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab itu saya katakan tadi, kita suka kepada kebaikan, jadi orang baik dan menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang adil. Ya, al-muqsitun. Adil tadi itulah. Dia bersikap adil setelah dia rasa dia tak patut pukul budak ni hari-hari, baru fikir keadilan. Dia maka dia cari maklumat. Dan ke PPD tadi pun begitu. Dia merasa perlu melakukan adil kepada bapa yang jaga anak seorang tadi. Dia pun tak lapor kepada syarikat jaga dan tak beritahu guru besar, dan mereka usahakanlah bantuan-bantuan yang patut. Jadi ini dua episod simple. Ada banyak lagi episod kalau kita bercerita tuan. Cerita kesusahan, kemiskinan, kefakiran, kedaifan dan mereka-mereka yang begitu ditakdirkan berhadapan dengan masalah. Dan kita yang ada rezeki yang lebih ini sentiasa melatih diri kita untuk melakukan sifat-sifat yang sebut tadi, ya. Suka kepada kebaikan, suka menolong orang dan sentiasa baik sangka. Kerana baik sangka ini juga adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita harian, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang saya sampaikan ini. Dan seperti mana biasa, kita ada suatu peluang, ya, yang dikatakan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Jadi kita mesti menjadi pelengkap, pembantu, penyempurna, satu geng, sentiasa suka, penolong. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan.
dan mereka mendirikan sembahyang. Alhamdulillah kita akan sembahyang sekejap lagi solat Isyak, dan memberikan zakat. Saya katakan bila ada tunai zakat, bila zakut nisab atau ada nisab yang dipardukan, bayar. Serta taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi hadirin sekalian, peluang yang kita miliki, masa yang kita ada, dan tenaga dan umur baki yang ada pada kita, ya, kita tak tahu. Yang muda pun mati awal, ya. Semalam anak lah kepada rakan kepada anak saya tu umur 33 tahun. Jadi budak tu meninggal. Jadi supaya 33 tahun mati, 70 tahun pun mati, 5 tahun pun mati. Jadi jangan ingat muda tak mati. Dah mati tak tahu bila, ya. Sebab macam-macam, darah tinggi ke, mak jantung lah, sakit macam-macam, kanser sana sini, semua itu asbab. Tetapi mati itu pasti, dan kita tidak tahu bilakah tempoh dan masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi hadirin sekalian, berdasarkan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kita sampaikan, kita ambillah ruang dan peluang, ya, melakukan segala jenis kebaikan. Cubalah buat baik. Kalau tak percaya lagi, tak puas lagi, balik baca surah Al-Kautsar, Al-Hakumut Takasur. Baca surah tu, tengok ayat demi ayat, ya. Lalai kita ni, ghaflah kita ni nak cari duit, cari harta, cari pangkat, cari kekuasaan, cari macam-macam, sampai lubang kubur. Tak dan buat apa. Jadi balik baca Quran, balik baca hadis, balik tengok orang susah, balik dan tengok semua episod-episod ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk, ya, beramal dan meneruskan kehidupan kita supaya mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, waktu yang kita ada, kita akan sampai untuk waktu azan Isyak. Jadi saya katakan tadi, segala kebaikan, segala peluang, segala ruang dan segala keupayaan yang kita miliki, gunakanlah untuk melakukan, ya, kebaikan-kebaikan. Semoga kita mendapat keampunan dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, ya. Yang baik itu dari Allah, yang lemah itu kekurangan saya. Ada rezeki kita jumpa lagi pada bulan akan datang. Wallahu alam. Tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.